من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini malam yang ke-16 daripada bulan Syawal 1435 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu setelah selesai salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Siapa yang tak niat lagi, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah ni dikira sebagai satu ibadah, insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malam ni insya-Allah saya akan bawa pada ayah bubu sekalian, kita nak beramal, kita nak berbincang berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana baginda pernah bersabda, anzilun nas manazilahum, anzilun nas manazilahum, posisikan manusia itu berdasarkan kedudukan mereka, letakkan manusia itu berdasarkan kedudukan mereka sendiri. Jadi untuk beramal dengan, boleh faham kan? Nampak macam tak faham, nampak boleh no? Baik. Jadi untuk beramal dengan hadis tersebut pada malam ini, saya nak bawa pada ayah bubu sekalian, kita nak bincang berkaitan dengan golongan manusia yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling hebat kedudukan mereka atas muka bumi ini. Sehingga kedudukan mereka disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, sehingga dipuji sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Golongan manusia yang kita nak sebut pada malam ini digelar dengan panggilan sahabat. Sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, ayat yang makruf selalu kita dengar ustaz-ustaz baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ulama boleh dapat kan? Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ulama-ulama sepakat ayat tersebut secara khususnya rujuk kepada insan ataupun manusia yang bergelar sahabat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang baca Quran, kita tidak boleh lari daripada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun ayat itu secara umum untuk manusia yang beriman atas muka bumi, tapi ayat itu secara khusus diturunkan kepada insan yang bergelar sahabat. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini ada ulama mengatakan dhaif, tapi hadis dhaif tidak ada masalah. Untuk fadail amal, untuk bab manaqib, tidak ada masalah. Ulama minta maaf, Nabi SAW bersabda, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku macam bintang, kan nujum, seperti bintang-bintang di langit.
bi ayyihi muqtadaitum, mana-mana sahabat yang ataupun mana-mana di antara kamu yang nak petunjuk daripada para sahabat, ihtadaitum, ambillah sahabat ni sebagai petunjuk. Mana-mana sahabat pun boleh. 3. Hadis yang keempat, hadis sahih, baginda bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca, kutuk, caci maki sahabat aku. Law anna ahadakum anfaqa dhahaban mithla uhudin, kalau di kalangan kamu sedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, takkan dapat mencapai sahabat aku yang sedekah secupak, wala nasifahu, ataupun setengah cupak. Baik, 2 ayat Quran dan hadis yang ada di belakang tadi, itu semua adalah dalil mengatakan manusia yang paling tinggi kedudukan adalah manusia yang bergelar sahabat. Hadis yang lain, Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup satu zaman dengan aku, yang kita sebut sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang hidup selepas daripada sahabat, kita sebut tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang hidup selepas tabi'in, kita sebut tabi'in. Ataupun kalau kita boleh terjemah dalam bentuk nombor, sahabat 100 hijrah yang awal, tabi'in 100 hijrah yang kedua, tabi'in 100 hijrah yang ketiga. Jadi kesimpulan mudah, 300 hijrah yang awal disebut sebagai salafus salih. Boleh dapat sekat tu silat? Tapi di antara 3 peringkat manusia yang baik, yang paling tinggi kedudukan sahabat. Sebab itu malam ni saya nak bawa pada ibu sekalian, kita nak berkenalan dengan manusia yang bergelar sahabat ini, dan kita nak minta masing-masing ambil pengajaran daripada insan yang pernah hidup sezaman dengan Nabi SAW ini. Tapi untuk memudahkan perbincangan kita malam ni saya nak bawa, kita nak bincang satu sahabat, kita nak minta tiru satu sifat. Tak payah banyak lah. Satu sahabat, satu sifat. Satu sahabat, satu sifat. Kalau ada kesempatan, malam ni kita bercara 5-6 orang. Kalau tak sempat, 2-3 orang aja jawab. Nampak gaya ni? Boleh kok no? Sini kuliah habis pukul 10 boleh ya? Oh boleh no? Kemas nampak gaya ni? Baik. Boleh insya-Allah sekalian no? Kita berkenalan satu individu, satu sifat yang kita boleh tiru. Baik, sahabat yang pertama yang saya nak kongsi malam ini sekalian, tidak lain tidak bukan, kita kena bicara sahabat yang paling hampir dengan Nabi SAW. Manusia ni dulu yang kita nak bincang. Siapa Ustaz? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, saya bagi siapa yang sempat salin, tak sempat pun tak apa silakan, kita ada rakaman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, asal nama beliau adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, Abdul Ka'bah. Tapi bila dia masuk dalam Islam, baginda SAW tukarkan nama beliau kepada Abdullah. Sahabat yang bernama Abdul Ka'bah ada 2 orang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Abdul Rahman bin Auf. Boleh dapat sangat tu? Sayyidina Abu Bakar muda 2 tahun daripada Nabi SAW. Muda 2 tahun. Jadi nak bagi nampak cara mudah, waktu baginda berusia 25 tahun, waktu kahwin dengan Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar 23. Waktu Nabi SAW dilantik jadi Rasul umur 40, Sayyidina Abu Bakar 38. Waktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, yang kita dengar berjalan di Gua Sur, masuk dalam gua, kena patuk binatang bisa, tapi tahan juga, tak cerita pada Nabi SAW. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar 51. Sayyidina Abu Bakar start masuk perang Badar, perang pertama dalam Islam, 53. Orang kita 3 tahun ni duk sembang nak pincin lah. Sayyidina Abu Bakar baru masuk perang. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah umur 61. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini yang berusia, minta maaf noh kasar sikit bunyi ni nah. Ayah-ayah yang dah berusia, bila orang cara, kita kena berjuang, kita kena ajak orang bertarik pada Islam, kita kena bawa masyarakat kita pada Islam. Ayah-ayah yang veteran, ibu-ibu yang veteran jawab, yang dah veteran ni jawab. Dia kata bagi hak muda-muda pula lah, zaman kami habis dah. Silap pun lah. Siapa bercakap macam tu? Silap. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 61. Sayyidina Osman jadi khalifah 70. 70 sampai 82. Boleh dapat je lah.
Sebab itu tidak ada alasan bagi orang muda pula lah buat kerja. Kami ni lama dah, zaman kami lepas dah. Sini tak ada guna. Kira paling kemas di Pulau Pinang ni masjid batu je lah. Kalau masjid batu pun cakap aku tu cerai nampak gaya. Sini tak ada guna. Macam ada nampak gaya ke lah. Tak apalah, kita pun betul sama-sama. Saidina Abu Bakar jadi khalifah 61. Saidina Abu Bakar wafat 63. Baik, satu sifat yang kita nak ambil daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Saidina Abu Bakar adalah manusia yang terima bulat-bulat apa yang datang daripada Nabi SAW. Sifat ni kita minta malam ni tiru. Apa saja yang datang daripada Islam, apa saja yang datang pada Nabi SAW, Saidina Abu Bakar telan bulat-bulat. Pun tak, pun tak, apa pun tak. Boleh. Sebab itu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika mana baginda balik cerita tentang peristiwa Isra' tu pada para sahabat yang lain, cerita pada penduduk Mekah, masing-masing pakat tolak belakang, pasal petikai belakang, ada yang murtad pun ada, walaupun sebelum itu mereka Islam. Tapi bila cerita pada Saidina Abu Bakar, bila ada orang penduduk Mekah cerita pada Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar jawab, kalau Muhammad cerita lebih daripada ni pun aku percaya. Telan bulat-bulat tu lah. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ma da'utu ahadan ilal Islam, aku tak pernah ajak pun siapa-siapa masuk Islam ni, melainkan orang yang aku ajak tu ada yang balik, ada hak nak fikir dulu, ada yang duk bolak-balik, betul tak betul Muhammad ni, betul tak betul Muhammad ni. Nabi kata hak mana aku ajak, hak tu lah yang berlaku. Tiga benda tu jadi pada pokok ni, melainkan daripada satu manusia, Saidina Abu Bakar. Nabi kata waktu aku ajak Saidina Abu Bakar, aku ajak dia hina zakartuhu anhu, ketika mana aku cerita Islam pada Saidina Abu Bakar, ma taraddada minhu, dia sikit pun tak ada bolak-balik, dia telan bulat-bulat. Allahu akbar. Sebab tu kita minta sifat ni tiru. Sebab itu Nabi SAW doa kepada Saidina Abu Bakar satu doa, sahabat lain seorang tak pernah dapat doa ni. Baginda berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'i, ya Allah, kau bagilah Saidina Abu Bakar ni, kau bagilah Abu Bakar ni ma'i, bersama dengan aku, fid darajati, satu darjat dengan aku, fil jannah, dalam syurga yang sama dengan aku. Sedangkan tidak ada manusia yang mendapat syurga yang paling tinggi melainkan Nabi SAW. Tapi baginda doa supaya Saidina Abu Bakar bersama dengan baginda. Allahu akbar. Sebab sifat telan bulat-bulat. Sebab itu malam ni kita minta ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, apa saja yang datang daripada Islam, start daripada hari ni, mari pada Quran, mari pada hadis, mari pada ijma' ulama, telan bulat-bulat. Boleh faham bahasa tu sekalian? Yang ada di Masjid Batu ni, saya rasa seorang pun tak tolak hudud, betul? Kan ada juga akan tolak hudud. Dia kata hudud tak sesuai, tak sesuai. Tak ada sekalian di sini. Tapi saya nak sebut satu benda, mungkin benda ni agak kontroversi, tapi kita sebut bila atas dasar ilmu. Sekarang ni kalau isu Menteri Besar Selangor, betul? Boleh sebut tajuk tu? Sebut bila Ustaz, oi. Isu Menteri Besar Selangor sekalian. Walaupun Menteri Besar tu, kalau tanya ni pandangan peribadi. Kalau tanya saya secara peribadi, saya bersetuju. Minta maaf, saya tidak bersetuju Tan Sri Khalid Ibrahim disingkirkan. Saya setuju dia dikekalkan. Satu, ayat ni pandangan peribadi. Satu. Yang kedua, kalau kata betul nak kena tukar juga Ustaz, Tan Sri Khalid ni buat lebih kurang dan sebagainya, kita nak minta tolong ganti dengan orang laki-laki yang lain. Jangan ganti dengan orang perempuan. Kasar bahasa, sebut bila noh. Kalau boleh jangan ganti dengan Datin Sri. Apa sebab Ustaz? Sebab dia tak bagus di Matampoh dulu kau Ustaz? Sebab dia jadi adun kajang kan? Tidak. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atun atau kama qala. Nabi kata satu-satu kaum, satu-satu puak, satu-satu tempat, satu negeri, satu negara yang diperintah oleh orang perempuan, Nabi kata takkan berjaya. Takkan berjaya. Baginda menggunakan istilah lan. Ustaz-ustaz duk baca ayat Yahudi Nasara tu, walan tarda, gunakan istilah perkataan lan, lam nun, sampai bila-bila takkan berjaya.
Sampai bila-bila Yahudi Nasrani takkan ikut kita. Hadis ni pun serupa. Sampai bila-bila perempuan memerintah takkan jaya. Macam marah nampak ke? Sungguh tu. Kita nak minta apa Ustaz? Telan bulat-bulat. Sayyidina Abu Bakar boleh telan bulat-bulat benda ni. Allahu Akbar. Kita bukan nak bicara tentang masalah siapa nak jadi kan, tapi kita sebut ganti dengan orang lelaki yang lain kalau kamu nak tukarkan juga. Tu ya. Kalau setakat MB orang lelaki-lelaki nak jadi esko alam sekitar, esko kesihatan, esko apa lagi bawah, esko apa kebersihan ke apa, nak jadi esko di bawah ni tak ada masalah letak orang perempuan. Tapi nak letak perempuan dalam wilayah yang tertinggi sekali, pemerintahan yang tertinggi, itu tak boleh. Boleh dapat ke lah? Malam ni semua boleh terima pasal mengaji tajuk Sayyidina Abu Bakar. Boleh kat no? Sebab tu kita minta malam ni apa yang datang daripada Islam, mari pada Quran, mari pada hadis, mari daripada ulama yang berdasarkan dalil yang sahih dan sebagainya, ada sandaran, kita minta telan bulat-bulat. Baru ni saya mengajak satu isu, tapi isu ni saya rasa tak sesuai nak bawa di sini, tapi bawalah sekadar ilmu sekalian. Baru ni saya pergi mengajak, kita bicara orang laki-laki tak boleh salam dengan anak menakan isteri. Orang laki-laki, ayah-ayah yang ada di sini, ayah-ayah tak boleh salam dengan anak menakan bini kita. Tak boleh kan? Tapi raya ni berapa ramai salam? Macam salam juga nampak gaya. Tak boleh kan? Ayah-ayah di sini ada isteri. Isteri kita ada anak menakan. Anak menakan bini kita lah. Anak abang dia, anak adik dia, anak kakak dia. Sebelum kita kahwin dengan bini kita tu, anak-anak menakan dia duk panggil dah kat bini kita tu maksu. Contoh, dia panggil maksu, mak teh, mak jang. Bila kita ni kahwin dengan bini kita, dekat kita ni dia panggil pak su, kadang-kadang panggil pak teh, kadang-kadang panggil pak jang. Walaupun bunyi tu bunyi pak menakan Ustaz, pak jang Ustaz, tapi mereka tu bukan anak menakan kita, tu anak menakan bini kita. Tak boleh salam. Tapi pakat ramai ke raya baru ni, mai beraya rumah kita, surat tangan kita pun menyenyet salam, serban duk atas kepala, tu tak tahan. Taklah. Siapa ibu-ibu di belakang tak boleh salam dengan anak menakan suami, tak boleh. Siapa dengan pak menakan, minta maaf, mak menakan isteri. Ibu ayah-ayah di sini ada mak menakan isteri, bukan mak menakan kita nah. Mak menakan isteri kita noh. Isteri kita panggil mak long, mak ngah. Kita pun bila menikah panggil juga mak long, mak ngah. Kita tak boleh salam dengan puak tu. Dia apa ramai salam. Baru ni kita mengajak tajuk ni, ada juga dia sebut Allah Ustaz oi, takkan hak tu tak boleh. Salam bukannya runtuh pun ekonomi Malaysia Ustaz, salam. Allah. Tak tengok baru ni dalam Twitter ada seorang hamba Allah tu silah. Dia pernah duduk dalam UMNO, dia pernah duduk dalam PKR, dia peguam. Sekarang dia buka parti baru. Tak tengok dalam Twitter tu dia sebut. Dia tulis dalam Twitter dia tu. Dia tulis dengan sebab Islam tak bagi, mafhum pada kata-kata dia tu nah. Dengan sebab orang Islam tak bagi salam antara lelaki dengan perempuan ni lah, Islam jadi mundur. Islam ni mundur sebab tak bagi antara lelaki dengan perempuan ni salam. Apa kena mengenal salam dengan kemunduran? Dia tak boleh nak telan tu. Hukum, walaupun hukum tu simple, dia tak boleh nak telan tu. Sebab tu malam ni kita minta usulan tiru sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telan bulat-bulat apa yang mari daripada Islam ni. Boleh ke noh? Insya-Allah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Bukan di kalangan manusia, di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar paling tinggi kedudukan. Tidak ada sahabat, tidak ada manusia boleh tank Sayyidina Abu Bakar. Allahu Akbar. Boleh ke noh? Satu, kita minta tiru. Sahabat yang kedua yang saya nak kongsi pada malam ni sekalian, Sayyidina Umar. Saya rasa saya tak perlu ulas di sini sebab kuliah kita sebelum ni saya dah bahas tajuk Sayyidina Umar daripada awal lahir sampai ke meninggal dunia.
Jadi malam ni Sayyidina Umar kita skip. Sahabat yang kedua, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, untuk maklumat ibu sekalian, sahabat yang usianya 5 tahun muda daripada Nabi SAW. 5 tahun muda daripada Nabi SAW. Gambaran mudah bagi nampak, waktu Nabi SAW umur 25, Sayyidina Osman 20. Waktu Nabi SAW berusia 40, waktu dapat wahyu tu, Sayyidina Osman 35. Anak muda. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini ambil sikit pengajaran. Sahabat Nabi SAW yang baginda tackle waktu mula-mula bawa Islam, semua anak muda. Sayyidina Abu Bakar 38, baginda 40 ketika tu. Sayyidina Abu Bakar 38. Sayyidina Umar masuk Islam 33. Sayyidina Osman 35. Sayyidina Ali 10. Talhah Ubaidillah 17. Minta maaf, 15. Zubair bin Awam 15. Abu Ubaidah Al-Jarrah 17 masuk Islam. Sa'ad Abi Waqqas 17 masuk Islam. Minta maaf, Sa'ad Abi Waqqas 17 masuk Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah 30 masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf yang kita dengar saudagar kaya tu 31 masuk Islam. Maknanya Nabi SAW di awal dakwah baginda semua Nabi target orang muda. Sebab itu kita cadang dalam Masjid Batu pada malam ni sekalian, ayah-ayah kalau nak ajak orang pada Islam, kita minta tolong lebihkan tumpuan pada orang muda. Hak jenis popok mi tak putus itu, ajak jugalah, tapi ajak sikit-sikit sudahlah sekalian. Hak jenis makan mi kena seduk, hak tu sekalian, saluran satu tu. Kita cadang yang tu nak tumpu jugalah, tapi kurangkan. Target lebih banyak kita tumpu pada anak muda. Sebab Nabi SAW target anak muda. Nabi dakwah juga dekat Abu Jahal. Baginda dakwah juga dekat Umayyah bin Khalaf. Nabi dakwah juga dekat Al-Walid bin Mughirah. Nabi dakwah juga pada Allahumma salli ala Muhammad, Abu Jahal dan sebagainya. Tapi dakwah Nabi SAW kepada mereka kurang berbanding dengan orang muda ni. Boleh faham kot bahasa tu? Macam tak faham je nampak gaya kan? Nah, saya dulu sekalian balik pada Mesir dulu, antara masjid yang menjadi tempat tumpuan masjid ni sekalian. Dulu saya duduk di bawah, duduk mengaji sekalian. Jadi bila dah mengaji, lama jugalah mengaji di Masjid Batu ni. Jadi kita rasa orang Masjid Batu ni kita nak melawak lebih kurang pun kita rasa dah tak sesuai dah pun. Kan dia kena banyak serius, banyak menaikkan semangat, kena cerita benda yang berilmiah dan sebagainya. Pasal sini kemas, antara tempat paling kemas di Pulau Pinang yang ni. Saya buat program di masjid di Batu Gajah Perak sajalah. Kita buat roadshow di Batu Perak, bila sebut nama Pulau Pinang tak boleh lari daripada sebutan orang Perak, Masjid Batu. Hatta orang belah Batu Gajah Simpang Pulai tu bila sebut nama Penang, Masjid Batu. Depa tak nampak masjid lain. Padahal semua masjid batu sajalah, melekah depan tu lah. Betul tak sajalah? Kan? Semua masjid batu, yang tak batu kat depan tu. Sebab nama dia Masjid Papan. Nah. Sungguh kan? Allahu Akbar. Sebab tu kita minta yang ada di sini, saya rasa di kalangan orang-orang yang boleh memahami apa yang saya nak bawa pada malam ini. Sebab tu kita minta tumpukan anak muda. Sayyidina Osman masuk Islam umur 35. Sayyidina Osman untuk maklumat ibu sekalian jadi khalifah umur 70. Dan beliau meninggal dunia umur 82. Itu Sayyidina Osman. Baik. Sayyidina Osman sedikit ilmu perkongsian kita nak bagi kenal. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, masuk Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW buat biasa kan? Kain baginda ketika tu terselak sampai betis, paruh betis. Masuk Sayyidina Abu Bakar, Nabi buat biasa. Masuk Sayyidina Umar, Nabi buat biasa. Masuk Sayyidina Osman, Nabi SAW turun kain tu, tarik kain bagi elok, seolah-olah baginda segan dengan Sayyidina Osman ni. Sahabat-sahabat perhati rupanya perbuatan Nabi SAW tu. Jadi sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa dua orang yang awal tadi kamu masih dalam keadaan biasa, tapi waktu Sayyidina Osman masuk, kamu tarik kain seolah-olah kamu segan dengan beliau?" Nabi SAW menjawab, "Ala astahyi man tastahyi minhul malaikah." Nabi kata, aku malu dengan manusia yang malaikat pun malu pada dia. Rupanya Sayyidina Osman di antara manusia yang malaikat pun malu nak bertentang dengan Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Apa rahsia dia Ustaz? Apa rahsia dia? Nah,
Saya cari sekalian, ada antara riwayat yang kita jumpa, Sayyidina Osman di antara manusia ni pandangan, Sayyidina Osman antara manusia yang boleh dikatakan jarang melakukan dosa. Cukup jarang melakukan dosa. Sebab itu malaikat malu dah. Allahu Akbar. Satu-satunya sahabat yang menjadi menantu Nabi SAW 2 kali. Sayyidina Osman kahwin dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia tahun kedua hijrah, waktu perang Badar tu. Sebab itu Sayyidina Osman tak masuk perang Badar, jaga isteri dia yang sedang nazak. Bila meninggal dunia Sayyidatina Ruqayyah meninggal dunia, Nabi SAW kahwinkan Sayyidina Osman dengan Ummi Kalsum, anak perempuan Nabi SAW yang seorang lagi. Bila meninggal Ummi Kalsum tahun ke-9 hijrah kalau tak silap, Nabi sebut pada Sayyidina Osman, "Lau kana lana thalithatan ladawwajnaka." Hai Osman, kalau aku ni ada anak darah hak nombor 3, aku bagi menikah dengan kamu. Berkenannya Nabi SAW dengan Sayyidina Osman ni. Allahu Akbar. Cuba bayang kita tengok salah. Isteri kita meninggal, agak-agak pak mertua kita nak offer dah adik bini tu kat kita lah. Agak-agak dia nak offer tak? Agak-agak lah. Seorang pun tak jawab, mana memang tak ada harapan dah nampak gaya. Tak ada lah. Yang ada pun mungkin Piramli je kot, 6 Jahannam. Tengok cerita tu kan. Dia kahwin dengan kakak kena rogol, kena bunuh. Last kali Maha Guru kahwinkan dengan adik kembar dia pula. Piramli je kot, dapat kot. Dia kalau biasa kita ni tak ada lah. Itu kelebihan Sayyidina Osman. Satu sifat Sayyidina Osman yang saya nak kongsi malam ni, ayah-ayah sekalian, Sayyidina Osman tak pernah lari pada Quran. Tidak pernah berjauhan daripada Quran. Sayyidina Osman di antara seorang manusia yang sentiasa dengan Quran. Sebab itu dalam kitab Al-Mustadhraf fi Fannil Mustatraf mengatakan, antara manusia yang angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat semayang malam 30 juzuk clear, salah seorang Sayyidina Osman. Angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaatnya 30 juzuk habis. Dan di antara manusia yang dapat karamah seumpama tu, antaranya Sayyidina Osman, antaranya Sayyiduna Tamim Ad-Dari. Ayah-ayah yang mana mengaji cerita Dajjal, ada sahabat naik kapal kena pukul ribut, terpelanting di satu pulau, jumpa manusia dalam gua tersebut yang tengah terikat. Sahabat yang jumpa manusia dalam gua itulah namanya Tamim Ad-Dari, orang Kristian yang masuk Islam. Dia 30 juzuk 2 rakaat clear. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, 30 juzuk 2 rakaat. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, waktu tentera khalifah serbu masuk rumah dia, dia pesan pada tentera, kamu nak pijak rumah aku ni di mana pun pijak lah, satu tempat je aku tak bagi pijak, penjuru tu. Penjuru tu aku tak bagi pijak, tempat lain pijak. Bila ditanya kenapa, dia mengatakan kerana di hujung tu aku khatam Quran 7,000 kali tu situ. Di antara manusia yang angkat takbir 2 rakaat 30 juzuk clear Sayyidina Osman, termasuklah Imam Abu Hanifah. Sayyidina Osman hampir waktu mati pun usilan, hampir waktu dia syahid, dia dipancung kepala dalam keadaan dia baca Quran. Darah yang terpercik, kalau ikut kitab Uzamaul Islam, darah yang percik daripada pancungan tersebut jatuh atas ayat Quran yang berbunyi fasayakfikahumullah, cukuplah Allah bagi kamu. Kalau tak silap saya, Quran tu ada lagi kot di Istanbul, Turki. Kalau tak silap saya, darah tu pun masih ada. Habis itu kami nak buat apa malam ni Ustaz? Malam ni kita nak minta tiru sifat Sayyidina Osman. Kalau boleh sentiasa baca Quran, berdamping dengan Quran, faham tentang Quran, ambil tahu pengajaran yang ada dalam Quran. Kita minta tolong Ustaz. Malam ni kita minta ayah-ayah, ibu-ibu di Masjid Batu, kita minta tolong dampingkan diri balik dengan Quran. Sebab hari ini satu daripada bala yang cukup besar bagi pejuang Islam. Pejuang Islam cantik dah, tapi Quran tak baca. Pejuang Islam kemah dah, tapi Quran tak baca. Allah, leceh Ustaz. Dia baca last kali hari tu Ustaz, tadarus Quran bulan Ramadan 30 hari menyengit, semalam sejuzuk. Lepas malam last tu khatam tu, dia tutup tunggu Ramadan tahun depan pula. Sini tak ada kan?
Tunggu lah. Minta maaf lah. Saya bukan mari nak katuk siapa-siapa lah. Ayah duk perhati ni. Gaza. Malam ni kita akan buat kutipan untuk aman Palestin New Zealand, untuk Gaza dan sebagainya. Kita nak sebut Gaza. Saya pergi mana baru ni selalu saya bawa cerita New Zealand. Hari ni saya bawa di Masjid Batu. Dr. Yusuf Qardawi sebut dalam kitab dia Bainal Qurra' wal Kutab. Dia sebut satu kisah Hasan al-Banna ketika mana jatuhnya Masjidil Aqsa, jatuhnya Palestin pada Yahudi. Hasan al-Banna suruh seorang ulama masuk ke Masjidil Aqsa. Ya baik. Hantar seorang ulama pergi Masjidil Aqsa Palestin, suruh cari cara, cari jalan macam mana nak dapat balik Masjidil Aqsa daripada puak-puak Yahudi ni. Akhirnya ulama tu masuk pergi ke sana Zealand. Sebulan 2 bulan balik ke Mesir. Bagi laporan, wahai Imam Hasan al-Banna, nampak gayanya cita-cita kita nak dapat balik Masjidil Aqsa ni mustahil. Nampak gaya gagal. Bila ditanya kenapa, cuba tengok Zealand jawapan ni saya nak kongsi ni. Dia kata waktu aku duduk di sana, aku ajak orang-orang Islam Palestin turun sembahyang jemaah di masjid. Ajak mereka mari sembahyang jemaah di masjid 5 waktu. Pakai tak mau belakang. Pakai tak mau. Ajak terus sembahyang jemaah, tak mau. Satu. Yang kedua, aku ajak mereka supaya baca Quran, faham Quran, berdamping dengan Quran, faham isi kandungan yang ada dalam Quran, tadabbur Quran. Aku suruh mereka supaya rapat dengan Quran. Pakai tak mau belakang. Yang ketiga, aku ajak mereka supaya masuk majlis ilmu, perkemas balik ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu asas ni. Sebab nak berjuang kena ada ilmu, pakai tak mau belakang. Tapi waktu aku ajak mereka turun pergi perang lawan Yahudi, semua pakai turun. Aku ajak semayang tak mau, aku ajak jemaah tak mau, aku ajak baca Quran tak mau, ajak mengaji tak mau. Tapi waktu aku ajak mereka perang, turun lawan Yahudi, semua turun. Ajak susun kongsi, susun. Ajak gantung bendera, gantung. Ajak tampai poster, tampai. Contoh. Bukan budaya ni kena pada kita juga, Ustaz. Akhirnya Hasan al-Banna sebut apa? Kalau macam ni keadaan dia, kalau macam ni keadaan dia, mustahil Masjidil Aqsa dapat balik pada puak-puak Yahudi. Kata-kata ni disebut sekitar tu 1940-an. Sekarang 2014, hampir 70 tahun, nampak kaya betul apa yang disebut oleh Hasan al-Banna. Sampai hari ni Masjidil Aqsa tak dapat kat kita. Tunggu lah. Sebab tu kita minta malam ni sekalian, kalau boleh baliklah balik kepada Quran. Bacalah balik Quran, berdampinglah balik dengan Quran sekalian. Boleh ke no? Tak boleh banyak sehari semuka pun jadilah sekalian. Baca. Orang Yahudi waktu mana sebelum kelahiran Nabi SAW, mereka perang dengan orang Arab, duk perang dengan Rom, tak silap saya, duk perang ni Yahudi Madinah ni. Masa tu Nabi SAW belum lagi lahir. Perang kalah. Akhirnya mereka ambil kitab Taurat, buka kitab Taurat tu, pakai ambil jari, pakai letak jari mereka atas nama Ahmad yang ada dalam kitab Taurat tu. Ambil jari pakai letak belakang dalam kitab masing-masing, pakai letak jari dekat atas nama Ahmad. Lepas tu pakai doa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyikal ummi alladhi satub'atsu lana fi akhiriz zaman. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi akhir zaman, Nabi yang ummi yang akan lahir pada akhir zaman, yang akan diutuskan kepada kami, fansur lana ya Rabb, menangkan kami wahai Tuhan. Dah duk perang kalah, lah kali buka kitab Taurat, ambil tangan tak punya dah, baca doa, esok perang menang. Kita sebab tu kita minta malam ni sekalian, periduk balik budaya baca Quran. Minta tolong. Dalam satu peperangan, 2 orang sahabat meninggal dunia. Nabi SAW ketika nak kebumikan 2 sahabat ni, Nabi tanya 2 sahabat ni, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran. Antara 2 sahabat ni, yang mana paling banyak baca Quran, hafal Quran, dada dia penuh dengan Quran. Antara 2 sahabat ni mana paling banyak? Sahabat kata, yang ni ya Rasulullah. Nabi kata, simpan dia dulu. Kerana orang yang paling beruntung adalah orang yang masuk kubur dengan Quran. Boleh dapat zakat tu sekalian? Sebab tu kita minta tolong sekalian. Perjuangan Islam
Kena teruskan Tuan. Tambah sekarang bala cukup banyak kan, cukup banyak. Hatta Tuan Presiden sendiri sekarang ni dicerca. Hatta Tuan Presiden, Tok Guru sendiri hari ni dikata macam-macam. Dalam keadaan perjuangan Islam makin banyak pancaroba Ustaz, makin banyak masyaqqah yang ada, makin banyak duri yang ada, kita pula menjauhkan diri daripada kalam Allah yang merupakan sumber kekuatan kita Ustaz. Boleh kono? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh no? Kita minta sama-sama amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz. Doa Sayyidina Osman. Yang ketiga, sahabat yang ketiga yang saya nak kongsi pada malam ni Ustaz. Saya nak kongsi berkaitan dengan sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nama asalnya adalah Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah. Antara 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk syurga, sahabat yang paling banyak memberi kesan. Setakat yang kita baca, setakat yang kita mengaji, setakat yang kita duk tengok kisah hidup mereka, sahabat yang paling banyak saya suka, yang paling saya suka, Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sahabat yang masuk Islam waktu usia dia 30 tahun. 30 tahun masuk Islam. Tapi dia meninggal dunia ketika mana usia 60 tahun. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia ketika mana jadi gubernur di Syria, di Damsyik, Syria. Yang kata Abu Ubaidah, sahabat yang mari jumpa Nabi SAW, pegang tangan, salam tangan macam tu, janji setia dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ni korban diri untuk Islam. Aku ni korban diri untuk Islam. Allah. Dan rupa-rupanya Ustaz, apa yang dia sebut tu sampai mati dia pegang. Apa bukti dia Ustaz? Selepas dia masuk dalam Islam Ustaz, Allahu Akbar, antara orang yang paling kuat lawan dia masuk Islam tu, ayah dia sendiri. Ayah dia duk tekan dia teruk, ayah dia duk seksa dia teruk. Fasabara Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sabar. Tapi bila masuk perang Badar, bila hijrah ke Madinah, ayah dia masih di Mekah. Waktu start masuk perang Badar, ayah dia duduk dalam pokok musyrikin Mekah 1000 orang lah. Bila start masuk perang, Abu Ubaidah perang dengan ayah dia. Masuk perang Badar, Abu Ubaidah cari ayah dia dulu. Bunuh Ustaz, bunuh ayah dia dalam perang Badar. Bunuh pak sendiri. Bila dia bunuh ayah dia lah turun ayat Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallah. Siapa ada kitab, ada Quran, balik sekali boleh tengok. Allah kata kamu takkan jumpa orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, dia sayang kepada musuh Tuhan. Walaupun musuh Tuhan tu pak dia sendiri, anak dia sendiri, adik-beradik dia sendiri. Allah kata kamu takkan jumpa orang yang betul beriman dengan Allah hari kiamat, dia kawan dengan musuh Tuhan. Dia sayang dengan musuh Tuhan. Walaupun musuh tu pak dia sendiri, anak dia sendiri, adik-beradik dia sendiri. Ayat tu turun puji Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pak Zalan sanggup. Pasal apa? Bila ditanya, dia sebut kerana ayahku menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu perang Badar Zalan. Perang Uhud, dia di antara sahabat yang hilang 2 gigi ni. 2 gigi ni hilang. Allahu Akbar. Waktu Nabi SAW kena cucuk besi di sini, dia pergi dekat Nabi SAW, dia gigit besi yang cucuk tu. Dia tarik dengan mulut dia, nak cabut dengan tangan, dia kata takut menyakiti Nabi SAW. Akhirnya dia gigit dengan gigi dia sendiri besi yang cucuk pipi baginda tu. Tarik satu, luah. Bila besi jatuh, 1 gigi dia jatuh. Dia gigit kali yang kedua, tarik satu lagi besi, luah besi tersebut, gigi yang kedua jatuh. Sebab itu Abu Ubaidah manusia yang dikenal sebagai orang yang tak ada 2 gigi depan ni. Tunggu lah. Allahu Akbar. Hebat manusia ni Ustaz. Apa sifat yang kita nak tiru Ustaz? Beliau adalah manusia yang dunia berada dalamnya tapi dia tak ambil Ustaz. Dia tetap berpegang dengan janji. Bukti dia waktu dia jadi gubernur di Syria. Waktu dia berada di sana, untuk maklumat yang sekalian, dia jadi gubernur di Syria dan meninggal di Syria. Cuma dia tak ada anak, dia tak ada isteri sebab pakat mati belaka kena ta'un. Kena ta'un di Syria. Baik. Waktu Abu Ubaidah duduk di Syria, Sayyidina Umar masa hidup, Sayyidina Umar pernah pergi rumah dia di Syria.
sampai di Syria, masuklah rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tengok-tengok dalam rumah dia cuma ada 3 benda aja silah. 3 benda. Yang pertama pelana kuda, yang kedua pedang, yang ketiga perisai. Tu waktu dia jadi gubernur tu. Pelana kuda, perisai dengan pedang. Perabot tak ada, kabinet tak ada, TV tak ada, deck astro pun tak ada. Apa pun tak ada. Bila Umar Al-Khattab tanya pada Abu Ubaidah, kenapa kamu Ubaidah tak mau ambil? Kamu ada hak, kamu kan gubernur. Dia kata, benda yang ada pada aku sekarang memudahkan aku bila masuk kubur. Harta yang aku ada, 3 benda ni memudahkan aku bila masuk kubur. Apa perkongsian yang kita nak ambil daripada sifat Abu Ubaidah sekalian? Kita nak kongsi malam ni sekalian. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia pegang tangan dengan Nabi SAW, janji nak pegang Islam. Sampai mati dia pejuang Islam. Sampai mati dia tak ada nak jawatan, harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Sifat ni kita nak minta tiru. Ayah-ayah yang mana terlibat dalam perjuangan Islam, kita semua terlibat dalam perjuangan Islam, insya-Allah kita nak minta jangan berjuang atas sebab nak satu-satu jawatan. Jangan berjuang sebab nak satu-satu tempat yang mendatangkan keuntungan duniawi kepada kita. Jangan berjuang sebab nak cari duit. Jangan duk berjuang sebab apa Ustaz? Nak satu-satu pos. Jangan. Kita dah tengok berapa ramai sahabat kita sekalian yang Allah uji. Sebelum dapat, hebat, alhamdulillah. Tapi bila dah dapat sekalian jawatan dan sebagainya, semua pakat berebut. Hatta jawatan ketua pemuda cawangan pun berebut sekalian. Untuk cawangan berebut. Apa sebab Ustaz? Boleh jadi JKK? Nak kata apa lah. Sebab tu kita tengok bila Allah uji seumpama tu Ustaz, kita bukan nak memperlekehkan orang-orang yang telah diuji sekalian. Mereka itu hebat. Tapi kita nak sebut ujian tu belum kena pada kita. Tapi kalau kena, beringat benar ni. Abu Ubaidah dah diuji, tapi sampai mati dia tetap berpegang dengan perjuangan Islam yang tulen, bersih dan suci. Tak ada nak ambil harta dan sebagainya. Lepas tu kita minta sifat nombor 3 ni tiru bagi siapa yang terlibat dalam perjuangan Islam. Boleh sekalian? Saya tak faham yang nampak gaya ni. Boleh ke cerita macam tu sekalian? Almiah lah sikit malam ni sekalian. Pasal ada depan saya ni semua hak mengaji rajin belakang ni. Kan? Nak cakap mampu-mampu pun sekalian. Tak apalah. Oleh kerana nampak tak apa ceria, kita tukar tajuk sikit sekalian. Tukar tajuk sikit. Baik. Ibu-ibu yang ada di belakang ni kita bagi khusus untuk ibu-ibu dululah. Nah, pasal dia tak nampak takut dekat lena belakang. Kan? Sekarang ni kita tengok lepas raya sekalian. No, ibu-ibu di belakang sekarang ni lepas raya. Ibu-ibu kalau kata duduk di rumah, ibu-ibu ada suami, ibu-ibu sekarang suami ibu-ibu tu dia duduk di rumah, bila ibu-ibu tanya abang makan, dia duduk senyap. Abang, jom kita pergi raya di rumah adik-beradik di Bagan Serai. Senyap. Tanya apa pun senyap. Ibu-ibu kalau siapa yang ada suami macam tu sekarang, ibu-ibu kena faham lah, suami ibu-ibu tak ada duit tu. Kan? Suami ibu-ibu duit tak ada tu. Dia tak ada duit lah tu. Sebab itu ibu-ibu kalau tengok suami ibu-ibu macam tu duduk senyap banyak tu, duit tak ada lah tu. Orang lelaki ni kalau dia senyap, dia tak ada sebab lain lah, sebab duit tak ada. Jadi kalau ibu-ibu dapat suami macam tu, tak salah duk minta sangat masa-masa tem-tem law ni. Kan, tunggu dia dapat gaji nanti minta. Law ni tak payahlah duk sebut nak pergi beraya jauh-jauh, nak beli hat tu, nak beli hat ni, tak payah lagi bersilat. Boleh kot no? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh kot no? Dan ibu-ibu yang ada di belakang, kalau kata suami ceria terlebih, sebelum ni balik rumah tak pernah masuk dapur, tapi lah dia balik masuk dapur, kerak pula tu. Kemudian Ustaz sebelum ni tak pernah panggil sayang, tapi balik lah ni Ustaz panggil dengan sayang. Ambo, last kali dia panggil sayang 30 tahun lepas Ustaz. Ni dia panggil pula sayang. Ibu-ibu kalau dapat suami nampak ceria terlebih macam tu, hati-hati. Kan? Tu tanda dia ada orang perempuan berkenan kat dia tu. Kan? Jadi ibu-ibu sekalian tengoklah benda tu. Baru ni saya dapat daripada seorang pakar motivasi.
Dia sebut macam tu, orang perempuan lelaki kalau kata duduk senyap, waktu tidur pun duduk tak tangan atas dahi, tu tanda duit tak ada. Tapi kalau ceria terlebih, tu tanda ada orang kenal. Boleh sekalian no? Boleh tajuk tu. Tajuk tu boleh sedia. Satu. Yang kedua, tak apalah lari tajuk sikit, saya kita bincang satu tokoh aja lagi silakan. Sahabat yang kedua, minta maaf. Benda yang kedua saya nak kongsi baru ni sekalian. Saya rasa tak apa kot no, siapa yang dah pernah dengar anggap ni sebagai ulangan semula ajalah. Sebab benda ni kita rasa perlu untuk disampaikan pada masyarakat. Untuk maklumat ayah ibu sekalian, di Malaysia sekarang negeri yang paling banyak kadar perceraian, negeri yang paling banyak orang bercerai, Pulau Pinang. Negeri yang paling banyak orang bercerai, Pulau Pinang. Tak upaya buat je lah, negeri metok Baik, bangun ni saya mengaji dengan seorang ustaz, dia menikah 3 lah. Boleh no? Kan? Ustaz tu menikah 3. Dia sebut rahsia rumah tangga ni nak bagi hidup bahagia, hidup senang, hidup harmoni, tak cerai dan sebagainya. Dia kata mudah lah. Ayah-ayah yang ada di sini saya rasa semua okey lah. Nak minta tolong bagi tahu kat anak laki-laki hak nikah. Anak-anak muda kita hak nikah tu minta tolong bagi tahu kat depa ilmu ni. Ibu-ibu di belakang bagi tahu kat anak dara anak nikah. Dia kata mudah lah. Orang laki-laki ingat 2 benda. Orang perempuan 1 ya. Boleh no? Apa dia 2 tu Ustaz? Orang laki-laki, ustaz tu pesan, apa bini sebut, apa bini kata, senyap sudah. Dia kata hak tu je rahsia. Bini kata apa pun senyap. Bini kata abang ni teruk ah. Okey. Boleh kan? Abang ni bila pi tak bayar, bila yang tak bayar, apa ni abang ni? Okey, cukup. Dia kata jangan jawab. Mai pula bini kata abang ni dah masjid tu tutup 9.30, abang baliklah. Yang duk melengkak di kedai sampai pukul 11 tu apa? 9.30 baliklah. Okey, cukup. Bila ditanya kenapa, dia jawab mudah. Dia kata marah ni daripada api. An-nar, api. Dia sebut an-nar la tudfi'u bin-nar. Dia kata marah orang perempuan daripada api, tapi kalau suami pun marah juga, suami itu pun api. Api tak boleh nak padam api kemarahan orang perempuan tu. Dia kata api orang lelaki tu tak boleh nak padam api marah orang perempuan tu. Jadi dia kata senyap ya. Satu. Yang kedua dia sebut apa perkataan cerai, dia kata jangan sebut langsung. Jangan sebut langsung perkataan cerai. Melawak ke, main-main ke, saja nak ugut ke, betul-betul ke, dia kata jangan sebut langsung. Aku habaq dah kat hang, bancuh yak teh, hang bancuh kopi. Jangan. Perkataan tu dia kata jangan sebut langsung. Memang pakat tak sebut dah kau no. Macam pakat sebut dah aja nampak gaya saja. Nah, dia kata 2 tu saja. Boleh dapat ke lah. Nah, boleh kau no. Apa bini kata senyap, yang kedua jangan sebut langsung perkataan cerai. Orang perempuan, ibu-ibu di belakang, 1 ya. Apa suami suruh buat. Suami suruh apa buat. Suami gerak ibu-ibu pukul 2 pagi. 2 pagi dia gerak. Dia kata pah, bancuh kat abang teh ais boleh tak? 2 pagi minta teh ais. Ibu-ibu bangun bancuh ya. Kan? Ibu-ibu pergi dapur bancuh teh, buat air ketui, pitak kat orang tua tu. Cukup. Tak usah duk cakap banyak kan. Tak usah duk kata teh ais pukul 2 pagi, buang terbiak, orang nak mengantuk, nak lena ni. Dah lah kenciuman ni. Tak payah cakap. Buat ya. Boleh kan no? Suami ibu-ibu duk tengok cerita apa? Rindu awak 200%. Majik batu pun tunggu juga kah? Duk tengok cerita rindu awak 200% tu. Suami kita duk tunggu je lah, duk tengok cerita tu. Ibu-ibu mari duk bertempek tepi dia, duk sandar tepi dia. Suami ibu-ibu kata kat ibu-ibu, dia kata aku rasa lah rumah kita ni banyak kerusi aku beli. Dia kata kerusi ni aku beli banyak, yang hamai duk dempek tepi aku, apa hampirlah duk tempat lain, aku lemah. Bila suami kata macam tu, ibu-ibu bangun, pergi duk kerusi lain. Jangan duk bertempek tepi duk roboh nak duk si. Tak payah cakap, pergi lah. Boleh kot no? Seorang aku tak angguk nampak gaya. Ibu-ibu naik motor dengan suami, ibu-ibu duk pegang perut suami tu. Suami kata hang lepas dia, aku lemah yang pegang perut aku ni. Lepaslah dia.
Boleh faham kan ibu-ibu belakang tu? InsyaAllah. Saya rasa ibu-ibu di Masjid Batu ni semua faham belakang. Jadi kalau ibu-ibu dah faham, lepas ni ayah-ayah bawa balik borang. Dia kata sign dah. Yang aku tak boleh. Okey. Itu melawak saya lah. Boleh kau no? Kita minta sama-sama sampaikanlah pada anak-anak muda kita insya-Allah. Baik, boleh dapat kau no? 3. Sahabat yang keempat yang saya nak kongsi pada petang malam ni bersekalian, sikit je insya-Allah. Pukul 9 lebih kita berhenti. Saya mengaji dulu, ustaz sebut dia kata mengaji pa lama-lama. Kan? Mengaji apa lama-lama. Jadi kita mengaji pukul 9.10 kita berhenti. 9.5 minit kita berhenti. Baik. Sahabat nombor 4 kita nak bincang malam ni bersekalian, sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Sahabat yang betul-betul sekalian menunjukkan kepada kita ni erti perjuangan Islam, ni erti kesabaran menghadapi mihnah, tribulasi, bala, penderitaan yang ada dalam Islam. Sahabat yang asalnya daripada Habsyah, mak dia hamba, ayah dia hamba, mari ke kota Mekah jadi hamba juga sekalian. Bilal bin Rabah lahir di kota Mekah kan? Sebab mak dia hamba di Mekah, asalnya hamba, dia pun hamba. Malam ni saya nak kongsi dengan ayah ibu sekalian satu sifat Bilal bin Rabah. Kita tak mau cerita banyak lah. Sahabat yang tapak kasut dia didengari oleh Nabi SAW dalam syurga. Allah. Kan Nabi sebut tu, aku balik daripada peristiwa Mi'raj, aku dengar daffa na'laik, bunyi tapak kaki kamu Bilal dalam syurga. Apa rahsia? Apa amalan yang kamu buat? Bilal bin Rabah, untuk maklumat sekalian, waktu dia nak pergi menikah, dia jumpa bakal pak mertua dia tu. Dia sebut pada bakal tu, dia kata, wahai tuan, aku ni dulu hamba, sekarang merdeka. Aku dulu orang jahiliah, sekarang aku orang Islam. Aku datang kepada kamu ni nak meminang anak kamu untuk dijadikan isteri. Kalau kamu terima, alhamdulillah. Kalau kamu tak terima, Allahu Akbar. Dia sebut itu Aku dulu hamba, lah aku Islam. Aku merdeka. Aku dulu jahiliah, sekarang aku Islam. Aku mari ni nak pinang anak kamu. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tolak, Allahu Akbar. Ayat tu je dia sebut. Ayah-ayah kalau ada orang lelaki main rumah kita nak minta anak dara kita, dia buah ayat tu ya. Pakcik, saya dulu teruk lah, okey lah. Kan? Saya dulu tak mengaji pakcik, lah saya mengaji Saya main ni nak pinang anak pakcik ni. Kalau terima, alhamdulillah lah. Kalau tak terima, Allahu Akbar. Agak-agak nak terima. Dia tak habaq kerja apa, dia tak habaq gaji banyak mana, dia tak tanya dia ni pegawai kerajaan ke apakah, dia tak habaq dia parti mana. Agak-agak nak terima lah. Bakal pak mertua Bilal terima. Allahu Akbar. Sahabat yang menghabiskan perjuangan hidupnya berjuang. Sahabat yang waktu Nabi SAW wafat, dia tak boleh duduk di kota Madinah, tak boleh terus duduk di Madinah. Sebab itu bila Sayyidina Bilal balik sekali ke kota Madinah, azan waktu zaman Sayyidina Umar tu, dia azan atas Kaabah, bila sampai dekat asyhadu anna Muhammadan, berhenti, tak boleh sambung. Rindunya begitu, rindu sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Waktu nak mati, anak-anak dia duk sebut di tepi katil tu, wah huznahum, sedihnya kami ni, Bilal, ayah kami nak Bilal nak mati dah. Bilal sebut, wah farhah, oh seronoknya aku ni. Bila ditanya kenapa, dia jawab, ghadan alqa ahibatan Muhammadan wa sahbih. Dia kata, hari ni aku mati, esok aku akan jumpa kekasih aku Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang meninggal dunia sebelum aku. Allah. Itu yang kata Bilal bin Rabah kan? Allah. Saya nak kongsi satu sifat Bilal bin Rabah sekalian. Dia sabar menghadapi ujian. Kita dah dengar selama ni Bilal bin Rabah cerita dia kena tindih batu. Cerita tu mana sebut nama Bilal bin Rabah? Cerita kena tindih batu. Sedangkan untuk maklumat aku sekalian, dia pernah kena 2 lagi seksa sebelum dia kena tindih dengan batu tu. Tapi 2 seksa ni mungkin tak sampai pada kita, ataupun kita tak perasan sekalian. Malam ni saya bawa sekalian, cuba perhati tengok teruknya Bilal bin Rabah kena seksa. Waktu dia masuk dalam Islam, Umayyah bin Khalaf tahu kata dia masuk Islam. Benda pertama yang dibuat, Umayyah bin Khalaf bawa Bilal ke tengah padang pasir, ambil bara api hak tengah merah nyala tu, dia tabuk atas padang pasir. Dia suruh Bilal buka baju sekalian, dia suruh Bilal golek atas bara api hak panas. Golek, terpaksa golek. Bilal bin Rabah golek badan sekalian, habis satu badan.
Tengok habis tu badan ni. Melecok tak tahu kan. Allah. Bila balik petang tersebut, balik ke rumah dia, balik ke tempat dia beradu, tempat tidur dia lah. Kawan-kawan yang hamba bersama dengan Bilal ni, ambil ubat duk bubuh ni. Ambil Bilal, ubat bubuh ni. Bilal mengakulah Lat Uzza tu sebagai Tuhan. Ngaku Bilal. Dia jawab apa? Ahad. 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 Dalam duk tengah sakit tu, duk berdene. Esok Rasulullah kena lagi. Duk kena golek tu, duk ahad. Ahad. Ahad situ lah. Sampai satu tahap Umayyah bin Khalaf jemu seksa macam tu Rasulullah. Akhirnya dia ambil tali, dia ikat di leher Bilal. Ujung tali satu lagi, dia ikat di ekor kuda. Umayyah bin Khalaf suruh budak-budak tak apa cerdik naik atas kuda tu, suruh bawa kuda tu pusing Mekah. Mula-mula Bilal bin Rabah boleh ikut dengan keadaan berlari, pegang tali tu berlari je lah. Tapi bila lama-lama Bilal tak boleh tahan lah, dia jatuh menerak dan dia ditarik sekeliling Madinah, sekeliling Mekah lah. Ayah-ayah ibu-ibu pun tahu kan Mekah penuh dengan batu. Dalam keadaan luka berdenih hak merah, golek bara api tak kering lagi lah. Seret pula atas batu di Mekah. Allah. Mulut dia sebut ahad, ahad, ahad. Dan siksaan yang terakhir ditutup oleh Umayyah bin Khalaf dengan bawa Bilal ke tengah padang pasir waktu tengah hari, betul-betul panas tu Zailan. Suruh Bilal tidur atas padang pasir, belakang dia habis dah. Kering tak kering Zailan, luka. Ambil batu besar, letak atas dada. Itu pun ahad, ahad, ahad. Nak kata apa? Allah. Sebab itu bila kena seksa teruk macam tu, Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar pergi beli Bilal. Pergi beli Bilal lah, bebaskan Bilal. Sebab itu bila Bilal dibebaskan, Allahu Akbar, dia korban seluruh hidup dia untuk Islam, untuk Islam keseluruhannya. Allahu Akbar. Sebab itu malam ni kita nak ambil pengajaran sekalian, contoh manusia yang terbaik yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu Taala atas muka bumi ini. Salah seorangnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, cukup tahan kena seksa dengan musyrikin Mekah. Sebab itu kita minta sifat ni sekalian, tiru. Kita kalau kena sikit-sikit tu tak apalah sekalian. Tak apalah. Seorang sahabat Bilal pernah kena cucuk besi di dahi. Pernah kena cucuk besi di dahi. Cok besi tu, besi panas, cok di dahi. Itu sahabat Bilal, namanya Khabbab bin Abd. Sebab itu kita minta ayah-ayah sekalian, orang-orang terdahulu dalam keadaan nak bawa Islam diseksa begitu teruk, kita ambil pengajaran. Sabarlah bila kita difitnah, dicerca, dikutuk, dimaki, dipenjara dan sebagainya. Boleh faham cakap tu sekalian? Mudah-mudahan 4 sahabat yang kita kongsi sama-sama malam ni, kita tiru sifat yang ada pada diri mereka. Ada kesempatan yang lain kita akan bincang banyak lagi sahabat. Anas bin Malik, Abu Hurairah, Allahumma salli ala Muhammad, Abu Mus'ab bin Umair. Kita akan bicara di masa-masa yang akan datang. Cuma kita nak minta ulang balik cara ringkas, tiru sifat Sayyidina Abu Bakar, telan bulat-bulat apa yang mari pada Islam. Tiru sifat Sayyidina Osman, berdamping dengan Quran. Tiru sifat Abu Ubaidah Al-Jarrah, pegang betul-betul janji nak mempertahankan Islam, tak ambil langsung harta, tak terpengaruh langsung dengan harta dunia. Dan yang keempat, tirulah sifat Bilal bin Rabah, sabar menghadapi penderitaan. Mudah-mudahan sekalian 4 sahabat ni kita sama-sama ambil manfaat dengan mereka ni, insya-Allah. Yang terakhir sekalian, malam ni saya mewakili sekalian, Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Pulau Pinang. Malam ini saya melancarkan insya-Allah tabung sumbangan untuk Gaza, yang mana kita masih lagi memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan perempuan sekalian untuk sahabat-sahabat kita di Gaza, Palestin. Dan kita minta kalau boleh ibu sekalian, tabung tersebut disediakan di belakang. Ayah-ayah ibu sekalian yang ada di sini, kita minta kalau boleh sumbanglah sebanyak yang mungkin. Ada banyak mana setakat ada, bubuh sekalian. Ada sekupang, bubuh sekalian. Sebab bawa sekupang Tapi kalau ada banyak, kita cadangkan bubuh banyak. Satu benda saya nak kongsi berkaitan dengan sedekah sekalian. Ambil sikit Kita semua nak mati. Tu kasar bunyilah. Kita semua nak mati. Nabi sebut inna sadaqata, siapa yang bersedekah
Yang pertama, tudfi'u ghadbar rabbi, Allah padam kemarahannya. Sedekah tu memadam kemarahan Tuhan, satu. Yang kedua, offer yang kita rasa semua duduk dalam masjid ni nak ni. Nabi sebut wa tadfa'u mitatasu. Nabi kata dia akan mencegah manusia tu daripada mati cara buruk. Yang kita duk takut mati buruk, mati aib, mati dalam keadaan orang tengok aib, mati dalam keadaan keluarga kita tanggung malu. Kita kalau boleh nak elak benda tu Ustaz, satu daripada cara dia, banyakkan bersedekah. Dan kita rasa malam ni sekalian, as-sa'il 'alal bab hadiyatan min Allah. Orang yang mari minta di hadapan pintu rumah kita, tu sebenarnya hadiah daripada Tuhan untuk kita. Jadi bila tabung tu ada di depan, maknanya tu hadiah daripada Tuhan untuk kita yang ada dalam masjid malam ni. Sama-samalah bagi sumbangan setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Mudah-mudahan boleh kan? Insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.